Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So di sini saya akan bincangkan untuk pra PSPM untuk daripada Kolej Metropolitan Kelantan lah. So kita tengok apa yang dibincangkan. So untuk soalan pertama, soalannya adalah name the process shown in figure 1 and give its importance. So kalau kamu nampak dalam gambar ni, prosesnya adalah crossing over. So kalau awak tengok kat sini, dia underline perkataan crossing over. So mesti ada lah. So between non-sister chromatids. Okay, so ataupun dalam kurungan two non-sister chromatids of homologous chromosome. So ramai akan mungkin jawab sampai non-sister chromatid sahaja, tapi kena ada sampai belakang lah of homologous chromosome tau, sebab dua-dua kromosom ini adalah sama saiz. Okay. Lepas itu, what are the importance? Importance dia adalah exchange of genetic material between two non-sister chromatid of homologous chromosome, ataupun proses crossing over ni boleh leads to genetic variation. So this one kena underlinekan genetic variation tu lah, genetic tu, sebab variation boleh jadi macam-macam, tapi in this term we look at the terms in terms of genetics. Okay, so genetic variation. Okay. So next question, dia pasal soalan cell cycle checkpoints. Okay, yang pasal dia ada checkpoint tu kan. Okay, so explain the function of R checkpoint. Okay, so R checkpoint is here. Okay, so apa fungsi dia? So dia adalah dekat mitosis tu kan, dalam proses mitosis tu. So it is to make sure whether all the chromosomes ataupun sister chromatins are correctly attached to the spinal fiber. So masa fasa ini kan dia nak ataupun masa sebelum dia masuk anaphase yang dia terpisah itu, jadi spinal fiber tu kena attach dekat centromere. So pada waktu itulah yang R checkpoint ni akan memastikan all the chromosomes are already attached to the spinal fibers. Okay, during metaphase. So masa dia beratur tu dia kena melekat pada itulah spinal fiber tu. Okay, lepas itu describe two factors that may cause a cell at G1 entering the resting state. Okay, kenapa ataupun faktor yang menyebabkan kemungkinan sel tu akan masuk dekat resting state. Okay, dekat G1. Kita tengok balik gambar dekat G1 kat resting ni So dia macam pause sekejap. Dia berhenti sekejap. Okay, so sebab tengok balik. So the cell is not large enough. So sebab ingat tak checkpoint ini untuk memastikan sama ada sel itu betul-betul maksudnya terbentuk. Okay, lepas tu ada cukup tak dia punya tenaga. Lepas tu dia punya makrotubus tu attach ataupun tidak. So macam nak mengelakkan daripada cancer lah ataupun mutation berlaku. So checkpoint ni untuk memastikan there will be no errors. Okay. So dekat resting state ni dia untuk pastikan the cell is not large enough. Okay, sebab kenapa masuk kat resting state tu, sebab ada sel tu yang tak divide secara cukup. So dia ada yang kecil, ada yang besar. So not large enough to proceed cell division. And the nutrient ataupun energy supply is not enough. So maksudnya mitochondria tu tak cukup terhasil. Okay, it does not receive molecular signal ataupun growth factor. Okay, dia tak dapat molecular signal lah. Growth factor tu mungkin kita tak sentuh. Molecular signal daripada sel yang lain. Okay. Contoh molecular signal tu macam hormones. Okay, dia tak dapat signal lagi. Okay, so DNA damage occur that need to be repaired first. So yang paling penting sebenarnya saya rasa ramai student mungkin akan jawab sebab DNA akan ada berlakunya damage kat situ. So sebab tu dia masuk dekat resting state yang ini. Okay, sebelum dia undergo DNA synthesis, sebelum dia menggandakan lagi DNA awak yang dah rosak itu, dia restkan dulu, dia repairkan dulu. Macam tu. Okay. Okay, lepas itu masuk soalan yang C. Dia kata, according to the statement above, what will happen to the cell if P53G genes lost its function due to mutation? So kalau P53 tu lost its function, ada dah nota kan yang additional notes tu. So due to mutation, kerosakan, apa yang berlaku tak dapatlah nak check semua-semua yang rosak tu. Okay, kemungkinan akan ada cancer cells berlaku.
Okay. Sebab ingat saya cakap tadi tu, semua yang stop ni, nak check ni adalah untuk memastikan sel awak tak berlakunya mutation dan tak berlakunya cancer. Okay. So bila benda gene ni rosak, okay, of course lah akan lead to cancer cells. Okay. And automatically your DNA will be damaged. Okay. So DNA yang rosak tu akan proceed cell division lah, sebab sepatutnya dia check dulu dekat resting state ni, dia akan stop dulu kat situ, dia akan repair dulu. Tapi kalau gene tu rosak, nak check sama ada dia ada kerongkongan atau tidak, dah rosak gene ni rosak ni, apa tu, dia akan masuk je mutation, cell division. Okay, so protein that regulates cell cycle checkpoint will not be produced. Okay, the mutated DNA will be passed on to the daughter cell. Maksudnya bila dah berlakunya cell division, automatically dia akan bersambunglah dengan yang ini. Akan menurunlah kepada daughter cell yang seterusnya. Yang rosak tu akan terturun kepada the next daughter cells. Okay. Okay, so itu jawapan nombor 1. So kita masuk nombor 2. So kalau kita nampak kat sini, as I said before, apa-apa pun nak jimat masa, kita tengok dulu gambar apa yang diberi. Ini. So nampak kat sini ada 2 besar, 2 kecil. Okay, so in your mind dia mestilah link gene. Okay. So apa-apa pun tengok dulu nisbah anak yang diberi. Okay. Kalau boleh kita budget dulu. Kita buat fikir in your mind dulu apa benda test yang ada. Okay, what type is it? Okay, so dia link gene. So nampak soal nampak dia tanya pun name the type of inheritance, link gene. Okay. If the grey body is controlled by R allele while normal wing is controlled by M allele. Alamak, kejap. Okay, cabaran. Okay, lepas tu terbalik pula. Okay, so ni sambil-sambil tu awak salihlah jawapan So if the grey body is controlled by R allele while normal wing is controlled by M, you determine the genotype of both parents. So ingat kalau link gene dia kena ada palang-palang dan huruf sebelah dia mesti huruf yang berlainan. So ramai mungkin akan buat macam ni. So salah lah. So link gene huruf sebelah tu berlainan. Right? So this one is wrong. So yang inilah. Okay. So dia kata determine the genotype of both parents in the above cross. So mak bapak kepada anak ini tau. Sebab ramai mungkin akan buat macam ni. Ini dengan ini. Okay, so ini atuk nenek kepada atas ini. This is the grandparents. Okay, ini adalah ibu bapa kepada this one. So dia tak nak tanya yang ini. Tahu, okay, so this one cross out tahu. So dia nak tanya mak bapak kepada yang diberi di atas. Okay, so yang inilah. Kenapa kahwin dengan homozygous recessive? Sebab it is test cross. Okay. So assure genetic diagram. So you have to draw. So this is the drawings. So test cross. Okay, macam biasa saya galakkan for you to, walaupun dalam soalan ada bagikan R besar normal wing, grey, R besar is grey, R is grey, R kecil adalah black, M adalah normal, M kecil adalah vestigial. Walaupun nampak dalam yang Kelantan punya paper ni dia tak ada tulis, tapi kita buat je lah. Kita nak biasakan diri. So mungkinlah untuk kali ni ada markah di sini. Okay, so just do it. Okay, so yang ni dah ada dia punya key dia tu. So now cross lah. Okay, so yang ni daripada atas. So kalau awak salah kat atas tu memang seterusnya akan salah lah.
So please take note lah. Lepas tu keluarkanlah gamit dia. Okay, so yang ini kita turunkan bawah. Okay, yang ini kita turunkan pula bawah sini. And then ingat this is LinkedIn with crossing over. Jadi kena ada berlakunya crossing over lah. So R besar, M kecil, R kecil, M besar. Okay. Dan satu lagi kita check dulu. Yang ini ada 4 anak. 4 anak. Jadi nanti mungkin mesti akan dapat 4 juga. Okay. So yang ni satu je lah sebab dua-dua sama. So keluarkan, awak crosskannya. So akan dapat sepatutnya this one lah. So yang nilai ni tak payah ada pun tak apa. Sebab ambil daripada atas ni juga sebenarnya. Yang ni atas ni. Okay. So kita pun tak biasa buat yang ni kan, nilai ni tak payahlah, tak payah. Okay. Dan ingat walaupun dah ada F2 genotype kat sini, tapi awak kena buat salin balik semula. F2 genotypic ratio. Genotypic ratio. F2 phenotypic ratio. Okay, sebab hari tu nampak ramai yang dia dah kata dah ada kat sini. F2 genotype dah ada kat sini. So dia tak buat F2 genotypic ratio. Patutnya kena buat juga. Okay, so the ratio would be, tak payahlah buat rationya, tak payahlah kamu kira-kira ni 4, ni 1, tak payah. Just do macam ni je lah. Macam tu. Macam tu. Okay. So no need to do the ratio. The nilai tu tak payah carilah. Okay. So itu untuk LinkedIn. Next question. Distance pula. So memang selalunya kalau LinkedIn dia akan suruh awak kira dia punya distance. Okay. Distance antara gene yang R dengan gene yang M tu. Okay. So inilah dia formula dia. Write down the formula as usual. Okay, this one maybe ada markah, tapi in this case dalam paper baca kelas ini dia tak ada markah, tapi buat je. Okay, this one hafal lah. COV, total number of recombinant bahagi dengan total number of offspring darabkan 100. Okay, so awak akan dapat 8%. Tapi dia nak calculate distance, bukannya percentage. Jadi awak tukarkanlah. Nampak dia buat macam ni. 1% COV equals 1 map unit. Jadinya teruslah kepada 8 map unit. Ataupun tak payah buat yang ni pun tak apa. You can just buat macam ni, 8 map unit. Macam tu. Okay. So teruslah convertkan sahaja. Okay, so next. In mice, dominant allele B produces mice with black fur and brown fur. Okay, so if the gene for fur color is sex-linked, okay, jadinya ada perkataan sex-linked, mesti ada kaitan dengan XY dan juga XX. Okay, so you have to draw the genetic diagram between the black fur male, ini black fur male, and female brown fur. Okay, so kalau brown fur tu kan dia recessive. Okay, contohlah kalau kita tak pasti, macam biasa kita buat dia punya key, B kecil adalah brown. Senang kita. Saya bukan tu bila nak baca body tu confuse kan. So kita buat dia punya key. So the parent phenotype is black fur, black male and brown female. So we do the genotype, this one. Okay. Ini jangan kan awak buat ikut pula ni. So this one is the black male and this one is the brown female, recessive kan. Okay, so keluarkanlah dia punya gamete. Okay, this one dah keluarkan and then you do the crossing. Gabungkan je, so akan dapat anak yang female black dan juga male yang brown. Okay. So yang ini macam biasa dia tak buat F1 genotypic ratio, phenotypic ratio. So kita dah biasa untuk buat lah. So F1 genotypic ratio. So 1x B besar, x B kecil, nisbah 1x B kecil, y. And then F1 phenotypic ratio. 1 black female and 1 brown male. Macam tu. Okay. So tak apa, biasakan je. Right, so dikata kat sini berapa persen yang female progenies have dominant phenotype. So kalau kita tengok kat sini, female mana female? Yang ini. Ada yang dominant. Okay, dominant phenotype menunjukkan yang inilah B besar. So 100% anak dia yang female semua akan jadi black. Yang ini 100%.
Okay, so based on your answer, what is the potential of homozygous F1 progenies? Ada ke dalam ni? Yang ni heterozygous, B besar, B kecil. Yang ni B kecil sahaja. So memang tak adalah sama ada macam ni. Ini tak ada. Yang ini pun tiada. So 0%. Okay. Assume the gene for color is not sex-linked. Jadi kalau dia bukan sex-linked, tak adalah kamu nak huruf-huruf yang XY tu. So no need to put. So predict the gametes produced from the cross between two wild mice type. Okay, kalau wild mice type ni maksudnya yang heterozygous tau. Okay, so it is not sex-linked, you put like this lah. Macam tu. Okay, kalau wild type, ingat wild type tu heterozygous. Bukannya B besar, bukan B kecil. This is pure breed. Ataupun true breeding. True breed, awak ada perkataan pure dengan true tu, samalah tu yang ini. Yang ini adalah wild. Okay, so apa gamit yang boleh terhasil daripadanya? B besar, B kecil. So tulislah, nampak dalam tulisan macam ni pun dia bulatkan. Okay, so kena ada dua-dua lah, N B kecil. Okay, so done. Nombor 3, calculate the value of dominant and recessive allele frequencies in this P plant. So dia beri total 277. Purple adalah dominant. Okay, so we can put P besar is purple. P kecil adalah white. Okay, so calculate the dominant and recessive. Okay, so Q squared is frequency of homozygous recessive genotype. Ingat, nampak tak ni? Kan saya kata kena buat ayat. So Q squared is frequency of homozygous recessive genotype. Sebenarnya kan masa menanda tu memang ramai student yang tertinggal perkataan frekuensi. Mungkin ramai yang buat macam Q squared is homozygous recessive, homo recessive. Sebab nilai Q ni ataupun P adalah frekuensi. Sebab tu kena masukkan perkataan frekuensi kat sini. This one. Ramai tertinggal ni. So please. So frequency of homozygous recessive genotype. Okay, so kita diberi dominant. So kamu tolakkan sajalah. 277 tolak 253 dapat 24. Perkan dengan total. So yang ini adalah Q squared. Okay, so kita nak cari frekuensi. Nampak tak? Setiap satu ni mesti ada frekuensi sebab dia adalah nilai Q dengan P. So mesti nilai itu adalah frekuensi. Tahu, okay? So Q adalah Q square root, dapatlah kosong ini. So salin formula. So nak masukkan nilai, dapatlah frekuensi of dominant allele pula adalah ini. Ingat apa-apa pun kita cari yang homozygous recessive. Dan ingat selalulah kalau tengok soalan-soalan tu, kebanyakannya dia bagi adalah Q squared, bukannya Q. Sebab dia bagi contoh 277 plant. Dua daripada 10,000 babies. Baby tu adalah individu. Satu individu ada 2 allele. Jadi kenalah Q. So sama dengan Q squared. So orang. Okay, orang ataupun binatang ke, plant ke, dia mesti Q squared. Kalau kita tengok soalan lah, kebanyakannya memang dia bagi yang Q squared. Jangan awak confuse, ini Q ke Q squared ke, benda ke? So ambil je nilai tu terus. Dan itulah Q squared. Lepas tu cari square root, dapatlah P. So calculate the percentage of P with heterozygous genotype in the population of P plant. Okay, frequency of heterozygous genotype pula macam biasa. Nampak? Salin jawapan ni. Salin dia punya ayat. Ingat tu ayat. So 2PQ 042. Okay, number of P plants with heterozygous genotype, number bilangan. Okay, dah dapat frekuensi. Now kita nak bilangan pula yang heterozygous. Sebab itulah saya suruh awak buat dia punya perkataan depan ni. Sebab belakang ni kalau perasan sama je dengan yang ini. So if you do dua-dua sama, tak tahu apa beza. So yang ini atas ni adalah frekuensi. Yang bawah pula adalah bilangan, number. Okay, so 0.42 darabkan dengan total, dapatlah ini. So dia nak pula apa ya? Soalan percentage. Percentage dah dapat nilai yang tadi tu.
heterozygous. So 116 perkan dengan total semua darabkan dengan 100 dapatlah ini. Macam tu. Okey ya. Kalau dia kata kat sini or macam ni. Ni jawapan. Tapi okey. So dia skip lah yang ni. Yang ni dia skip lah. Dia gantikan dengan yang ini. Kalau saya buat yang inilah cara one macam lambat sikit ni lah. Dia kena darabkan dengan total dulu. Lepas tu yang 116 ni perkan dengan total, darabkan 100 balik. So mungkin ada di antara awak yang daripada sini 0.42 ni awak darabkan terus dengan 100. Boleh juga diterima lah. Okey. So itu skema untuk yang itu. Yang C, if all the white petals were wiped out. So yang recessive semua dah di mark out, dah pupus. Calculate efficacy of dominant and recessive allele in the new population. So kalau dia membiak balik, apa yang berlaku? Ingat tak soalan yang kalau yang macam ni, yang migrate ke, yang wipe out ke, kena guna formula yang 2D plus H perkan 2T. Ini untuk cari yang dominan. Kalau yang recessive pula 2R plus H perkan dengan 2T. So dia masukkan nilai recessive lah. Okey, 137. Ni 137 darabkan dengan 2 tambah dengan heterozygous. So dominant kita ambil daripada nilai yang atas lah. Mana 137. Mak terbalik. Sekejap. Salin dulu skema. Hello. Okey. So 137 darabkan dengan 2 pluskan dengan 16 perkan dengan 253 darab 2. Mana dapat 137 ni awak kena kira daripada yang nilai P squared lah. P squared tadi mana P squared? Mana P? Yang ni 0.3. Ini P. Ni Q. Ni 0.7 squaredkannya darabkan dengan total. Itu dominan punya orang. Okay. So dominan punya orang 137. Okay, darabkan dengan 2 tambah dengan heterozygous lah. Okay, so total ni adalah total daripada yang dominan dengan hetero. Yang homozygous recessive dah tak ada lah sebab dah kena wipe out kan, dah pupus. So totalkan dengan 253 populasi baru darabkan dengan 2. Okay, so dapat yang ini. And then frequency of new recessive allele, inilah recessive allele 116 darabkan dengan mana ada recessive tak adalah kan. So 2 sebenarnya dia 116 ni hetero. So 2 darabkan dengan 0 tambah dengan 116 lah sebenarnya. So dapat inilah. Okay, frequency of dominant allele, frequency of recessive allele begini. Okay, so next question pasal yang DNA. Okay, so dia kata apa? Identify P and Q. P, what is that one? And Q is this one. So lalas tinggal warna merah je. Mungkinlah dalam soalan awak kan dia tak berwarna. Jadi dia mungkin warna hitam dan kelabu. So yang kalau awak nampak akhir sekali mungkin warna hitam sekali semua kan. So itulah mesti intron. Okay. Sorry. Exon. Intron kita nak buang kan. So intron adalah yang warna hijau ataupun kelabu lah dalam awak punya paper tu. So ini jawapan dia. Which part of the cell process R occur and name the enzyme that is involved. Part of the nucleus. Part of the cell is the nucleus. Di mana dia berlaku dalam nucleus. So apa enzim yang terlibat adalah RNA polymerase. Okay. So dan ini nak mula proses transcription. Which part of the cell process R occur? Proses R. Mana proses R? Ini S. Daripada DNA pergi mRNA lah. Okay, proses R.
transcription, RNA polymerase. Okay, dalam kurungan 2. So dalam nota awak ada kan dalam gambar, kalau silap saya dia tulis RNA polymerase 2. So 2 tu dikurungkan. Okay. Okay, lepas itu in process as some alteration were made to the pre-mRNA. Okay, what are the alteration that was done to the 5N and 3'N of the pre-mRNA? So the 5'N receives a 5' cap. Okay, and then the 3N added with ni. Okay, so ini adalah poly A tails tau. So ni cara macam mana dia undergo proses modification itu. So yang ini the 5'N akan menerima 5' cap. Okay, sebelum dia undergo alteration tu dia akan menerima ini dulu, and then the 3'N added with poly A tails. Tengok salin lah dia punya skema sebab dalam nota saya rasa macam tak ada. Okay, so this one additional lah. Salin je. Okay, so baru dia akan undergo proses yang snipping tu. Splicing. Splicing. Okay. The diagram below shows the sequence of bases of non-template DNA strand from part of the gene. So base sequence dia ini. So kalau kita nampak dalam gambar ini DNA. So dia bagi kat sini anti-codon. Nampak tak ni? Ingat tau dalam soalan tu awak tengok dulu dalam table tu dia bagi apa? Anti-codon ke codon? Okay, so kalau kita nampak kat situ anti-codon yang dia beri. So ingat mesti something to do. Jangan ambil terus. Jangan ambil direct. Kena tukarkan balik. Okay, so tengok soalan. Write down the mRNA sequence and the amino acid. Okay, so mRNA dia terbalikkan sajalah. Okay, so base sequence. Non-template. Saya nampak ni. This is the non-template strand. So kalau awak nak jadikan mRNA ni, awak kena carikan template strandnya. So 3' T G G G G T A T A. Contoh sampai sini So kita dah ada template strand dia. Barulah kita jadikan di mRNA. So 5' T dengan A, G dengan C. Nampak G dengan C. Macam tu. Okay. Sebab ramai nampak tadi dia dah highlight kan non-template strand. Dia bagi ini. So awak kena terbalikkan jadi yang template strand. This is the template strand. Barulah awak tukarkan jadi mRNA. So ini. Sebab itulah dalam skema ni asal ni 5 patutnya 3 kan kat sini. Tapi 5 juga. So mestilah dia convertkan dulu jadi ini. Barulah di-convertkan jadi ini. So take note ni Lepas tu mRNA ni apa pula? So amino acid ni apa pula? So mungkinlah ada di antara awak yang ambil terus ACC. Tapi tak ada. So kita kena convertkan jadi tRNA dulu. So jadinya U G G. Ada tak? Ada. Nampak? G G U G G U. Ni pro. Yang ni. Okay, so barulah ada. Okay, so ingat so take note apa yang dia beri. Satu lagi, kalau amino acid sequence tak perlu ada yang 5', 3' tu. Sebab amino acid tu hanyalah macam rantai biasa je lah. Tak ada pun yang kita tak kena tahu hujung mana. Okay, so yang ada huruf-huruf A, C, U, G, T, G tu semua baru kena ada yang 5', 3'. Amino acid no need to put the 5', 3'. Faham Okay. So ini jawapan dia. So next kita tengok C. Predict early effect of mutation regulatory which result in non-functional repressor protein in the lack of operon. So kalau regulatory gene dia rosak, okay, menghasilkan non-functional repressor. So apa yang effect dia? A mutated regulatory gene encoded by a non-functional repressor protein that change its original shape, okay, ataupun conformation. So mutated regulatory gene. Ingat regulatory gene tu untuk menghasilkan repressor protein. Jadi bila dia mutated, dia akan hasilkan yang repressor yang non-functional lah. Non-functional. Mungkin ramai di antara awak yang tak ada jawapan ni. So this one you take note salin kan. Mutated regulatory gene. Okay.
in quote ni mungkin ramai tak ada, synthesis a non-functional repressor protein that change its original shape. Okay, maksudnya repressor protein tu non-functional sebab dia punya shape dah berubah. So the repressor protein are unable to bind to the operator. Okay, and the RNA polymerase can bind to promoter. So continuous transcription of structural genes will occur. Okay, mRNA will be translated to form polypeptide chain. Lepas tu like Z encodes for beta-galactosidase, like Y encodes for lactose and like A encodes for transacetylase. The structural gene will be expressed continuously, even with the presence of without the presence of lactose. Ni mungkin ramai yang tak ada, so boleh tambah lah. So dia akan continuous transcription of structural genes, continuous production of enzymes, even without presence of lactose. Okay. So mungkin boleh tambah lah nanti. Okay, so yang ini untuk yang jawapan atas. Okay, later you can check back. Okay, yang ini untuk jawapan sambungan lah. Okay, so nombor 5. So yang ini homologous chromosome during anaphase, prophase 1. So ini jawapan dia A. Ni yang apa? Mutation lah kan, dah masuk mutation. Sekejap. Okay, mana? So A is duplication, B is deletion. So ini awak kena tengoklah balik dia punya loop. Ingat tak yang deletion loop, duplication loop. Okay. So yang mana yang akan buat loop ni tu? Kalau untuk mutation A, yang mutated chromosome yang akan buat loop. Sebab kalau ingatlah duplication kan, dia ada macam contohlah A dengan A, B dengan B, dia homologous, dia kena satu aras. Okay. Yang ini C dengan C. Okay, mungkin C tu adalah dia dah duplicated. C ada 2. Now D dengan D. E, F, G. E, F, G. Yang C ni dia tonjol keluar sebab dia dah duplicated kat sini. Ada C, 2 C kat situ. Sebab itulah yang mutated tu yang kena buat loopnya. Kalau yang ni pula, yang mutation B iaitu deletion. So kita tengok contoh A, B, C, D, E, F, G. So A dengan A ada, B dengan B ada, C dengan C ada, tiba-tiba D dah dipotong. Okay, so D dah terpotong, so tak adalah D tu. Lepas tu E, F, G. So dia dah terdelete. So dia apa yang kena buat, apa yang normal kromosom tu kena buat, kena mengikut yang mutated tu. Mutated punya gene. Sekejap. Okay, lepas itu soalan next, apa name a syndrome that is caused by mutation similar to mutation B? Deletion lah, Cry-Do-Cat lah. Okay, so yang ini pula dia kata sekejap. Aduh.
Okay, nampaknya baby bangun. So tak apalah, so kita try next video. Saya akan record untuk sambungan lah soalan 5 dan seterusnya. Okay, so thank you. Nanti kalau free boleh join lagi. Thank you. Bye-bye. Thank you, Thank you, madam. madam. Bye.